Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik sekalian ke channel Rare Delicious. Bagi mereka yang pertama kali ke channel ini dan belum subscribe, silalah subscribe terlebih dahulu supaya anda tidak terlepas atau tertinggal dengan video-video perkongsian terbaru daripada channel ini nanti. InsyaAllah, channel Rare Delicious ini akan berkongsi kepada anda semua kaedah mudah menguasai bacaan dan tajwid Al-Quran. Doakan saya diberi kesihatan yang baik dan kelapangan masa untuk saya berkongsi perkara-perkara yang bermanfaat kepada anda semua. Dan semoga ia sebagai amal jariah saya bila kembali kepada pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala pada satu masa nanti. Sebelum kita pergi jauh, saya akan mulakan perkongsian ini dengan pembelajaran kaedah Iqra' bermula daripada Iqra' pertama hinggalah ke Iqra' yang ke-6. Kita akan menggunakan buku ataupun kitab Iqra' yang disusun oleh Ustaz Haji As'ad bin Humam. Semoga Allah memberikan sebaik-baik ganjaran atas usahanya ini. Dan buku Iqra' ini boleh dibeli di kedai-kedai buku berhampiran dengan anda semua. Huruf hijaiyah bermaksud huruf-huruf yang digunakan dalam sebutan dan penulisan ayat suci Al-Quran. Terdapat 3 pandangan ulama berkaitan jumlah huruf hijaiyah ataupun jumlah huruf Al-Quran. Sebahagian ulama mengatakan huruf hijaiyah sebanyak 28 huruf. Sebahagian lain mengatakan huruf hijaiyah sebanyak 29 huruf. Dan ada juga pandangan mengatakan huruf hijaiyah sebanyak 30 huruf. Kesemua pandangan tersebut adalah benar berdasarkan hujah masing-masing. Cumanya saya secara peribadi cenderung memilih golongan yang mengatakan huruf hijaiyah adalah sebanyak 29 huruf. Tanpa menafikan mereka yang berpandangan huruf hijaiyah sebanyak 28 ataupun 30 huruf. Kita sebutkan satu persatu huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama huruf alif. Kedua huruf ba. Ketiga huruf ta. Keempat huruf tha. Seterusnya huruf jim, bukan mambang tanah seperti yang disebutkan dalam cerita pendekar bujang lapuk. Kemudian huruf ha. Seterusnya huruf kha. Tiga huruf jim, ha, kha ni bentuk dia sama. Cuma dia berbezakan yang jim ni ada titik, ha tak ada titik dan kha titiknya di sebelah atas, bukan jim pakai toncit seperti yang Sudin sebut. Kemudian huruf dal. Kemudian dalam bentuk yang sama cuma dia ada titik pada atasnya adalah huruf zal. Kemudian huruf ra. Dan bentuk yang sama juga dengan huruf ra, cumanya dia ada titik disebut sebagai huruf zai. Ni zai dan ini zal. Okey. Seterusnya huruf sin. Dan bentuk yang sama dan cuma bezanya ada titik pada di atasnya disebut sebagai huruf shin. Ni ada titik, yang ini tidak ada titik. Kemudian huruf sad. Ini huruf sad. Bentuk ini disebut sebagai huruf sad. Kemudian bentuk yang sama dan membezakannya cuma adalah titik adalah disebut sebagai huruf dad. Kemudian huruf ta. Dan bentuk yang sama dan ada titik
disebut sebagai huruf dha. Huruf dha. Kemudian huruf ain. Dan huruf yang ada titik seperti huruf ain disebut sebagai huruf ghin. Kemudian huruf fa. Dan seakan-akan huruf fa cuma titiknya dua titik, yang fa satu titik, yang seterusnya ni adalah dua titik, disebut sebagai huruf qaf. Seterusnya huruf kaf. Seterusnya huruf lam. Kemudian huruf mim. Dan kemudian huruf nun. Dan ini disebut sebagai huruf waw. Dan ini disebut sebagai huruf ha. Dan ini disebut ataupun digelar sebagai huruf hamzah. Dan yang terakhir disebut sebagai huruf ya. Seterusnya, sebagai asas, terdapat 6 tanda yang membolehkan sesuatu huruf hijaiyah ataupun sebutkan sebagai huruf-huruf Al-Quran dapat disebut secara tepat, terutama bagi kita yang bukan berbangsa Arab ni. Kita perlukan tanda untuk menyebut huruf-huruf Al-Quran. Kita lihat satu persatu. Pertama disebut sebagai tanda fathah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai fathah ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai berbaris atas, tanda baris atas. Yang kedua, tanda berbaris bawah ataupun kasrah dalam bahasa Arab, dan seterusnya tanda berbaris hadapan. Dan lebih kurang tanda baris atas, baris bawah, baris hadapan disebut sebagai tanwin ataupun berbaris dua atas, dua bawah dan dua hadapan. Kita lihat sebagai contoh, kita lihat bunyi kedua-dua tanda tersebut. Sebagai contoh, huruf hamzah. Bila ia berbaris atas, ia berbunyi sebagai a. Bila ia berbaris bawah, disebut sebagai i. Bila berbaris hadapan, dibunyikan sebagai u. Jika ia berbaris dua ataupun tanwin, berbaris dua atas, disebut sebagai an. Bila berbaris dua bawah, disebut sebagai in. Bila berbaris dua hadapan, disebut sebagai un. Contoh lain, kita ambil contoh huruf ta. Bila berbaris atas, disebut sebagai ta. Berbaris bawah disebut sebagai ti. Berbaris hadapan disebut sebagai tu. Berbaris dua atas atau tanwin disebut sebagai tan. Berbaris tanwin bawah disebut sebagai tin. Berbaris dua hadapan disebut sebagai tun. Ada lagi satu tanda yang kita akan sentiasa nampak ataupun kita jumpa dalam Al-Quran, iaitu tanda sukun ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai tanda mati. Cumanya, tanda mati ini tidak akan boleh membunyikan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran secara bersendiri. Maksud saya, sebagai contoh, huruf ba. Kita letakkan tanda mati secara bersendiri macam ni. Maka huruf ba tersebut tidak boleh dibunyikan. Kecuali sebelum huruf ba ada tanda ataupun ada huruf yang bertanda atas ataupun bertanda bawah ataupun berbaris hadapan. Kita andaikan sebagai contoh, sebelum huruf ba yang bertanda mati ini adalah huruf hamzah. Jika dia berbaris atas, maka ia disebut sebagai ab. Bunyi ini digabungkan. Bila ia berbaris bawah, akan disebut sebagai ib. Bila berbaris hadapan, ia akan disebut sebagai ub. Jadinya,
Secara kesimpulannya, tanda mati, tanda sukun ini tidak membunyikan huruf kecuali ada huruf sebelumnya yang berbaris atas, baris bawah, baris hadapan. Seterusnya, kita akan membaca satu persatu huruf-huruf yang terdapat dalam Iqra' yang pertama atau Iqra' 1 ini. Pada muka surat yang pertama, arahan yang diberikan daripada muka surat pertama ini adalah baca terus huruf yang berbaris dan seterusnya tidak perlu dieja. Baca dengan pendek. Kalau dulu-dulu ataupun kalau zaman mak ayah kita ataupun atuk-atuk kita membaca Al-Quran, mereka mungkin menggunakan kaedah muqaddam. Yang mana kaedah muqaddam ni kita diajar dengan cara mengeja huruf-huruf yang terdapat baris pada huruf tersebut. Sebagai contoh, hamzah barisnya di atas akan disebut hamzah di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, tha di atas tha dan seterusnya. Tetapi mengikut kaedah Iqra', kita tidak perlu mengeja. Kita hanya terus membaca baris yang terdapat pada huruf tersebut. Okay, kita mulakan dengan baris yang pertama atau huruf yang pertama, iaitu a, ba. Hamzah barisnya berada di atas, barisnya berada di bahagian atas, berbunyi ba. Okay, kita baca satu persatu. Ba, a, ba, a, ba, a, ba, a, 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 ba, 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 a, ba, 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 a, ba, a, ba, a, a, ba, 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 aba, aba, aba. Maknanya dalam muka surat pertama ini, semua dua huruf ini iaitu hamzah dan ba semuanya berbaris di atas. Jadi bunyi-bunyi yang perlu tuan-tuan baca atau sebut seperti mana yang saya dah sebutkan baru-baru sebentar tadi. Untuk muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang kedua, kita baca arahannya. Baca terus a, ba, ta dan seterusnya. Tidak perlu dieja, baca dengan pendek. Bermakna dalam muka surat kedua ini ditambah lagi satu huruf, iaitu huruf ta yang berbaris atas. Kita sama-sama baca. Ba, ta, a, ta, ba, ta, ba, a, ta, a, ba, a, ba, ta, ba, ta, a, ta, ba, ta, a, ta, ba, a, ta, a, ta, ba, ta, ta, a, ba,
ta, a, ba, ta. Seterusnya adik-adik, mungkin ada juga abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan saya sekarang ni. Tahniah saya ucapkan. Jangan ada rasa malu untuk belajar. Dan teruskan untuk belajar step by step, satu persatu. Masih belum terlambat untuk tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak untuk bermula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebaik-baik ganjaran atas usaha tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Insya-Allah. Sekarang kita sudah masuk ke muka surat yang ketiga. Kalau kita perasan dalam muka surat yang ketiga ini, ada tambahan satu huruf, iaitu huruf tha yang berbaris atas. Beza antara huruf tha, ta, ba hanya dibezakan dengan kedudukan titik yang ada pada huruf tersebut. Kalau huruf ba, titiknya di bawah. Huruf ta, titiknya di atas. Huruf tha, 3 titik di atas. Huruf ta, 2 titik. Okay, kita akan baca satu persatu. Ba, ta, tha, tha, a, ba, tha, ba, ta, ba, ta, ta, ba, a, tha, a, ta, ba, tha, ba, tha, ta, ba, ta, a, tha, tha, ta, ta, a, ba, tha, 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 ba, ta, ba, ta, tha, a, ba, ta, tha. Sekali lagi kita ulang. A, ba, ta, tha.